kembali di Malaysia hari ini bersama saya. Dan tadi kalau Nas ada bercakap tentang mengeluarkan wang, tapi sekarang ni kita nak bercakap tentang bagaimana kita ingin menggunakan wang dengan baik, dan dalam erti kata lain kita wakaf atau infakkan. Jadi bersama dengan saya hari ini bersama Ustaz Azihal Bangsawan, iaitu pendakwa bebas merangkap Duta Pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajak Utama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah. Ya, baik. Sihat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Hidayah apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey, jadi Ustaz, Allah. kita nak cerita tentang wakaf ataupun kita nak infakkan kepada mereka yang sedang menonton sekarang. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang surau Al-Muhajirin Kajak Utama dan hala tuju sebenarnya untuk surau ini Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salam ahli Hijrah Hidayah dan para penonton sekalian 1445 Hijrah. Dan alhamdulillah pada hari Jumaat ini kita berbicara tentang dana wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama, Kajang, Selangor, Darul Ihsan yang telah dibuka dan digunapakai seawal 1997. Dan alhamdulillah masa berlalu tahun demi tahun pengubahsuaian dilakukan dan pembesaran dilaksanakan sedikit demi sedikit. Namun penambahan penduduk, peningkatan ahli Korea dan kepadatan jemaah apatah lagi ketika solat Jumaat membuatkan kita perlu membesarkan lagi surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Maka sebagai surau Jumaat tidak boleh tidak kita perlu membesarkan surau kita untuk keadaan yang lebih kondusif dan memenuhi keperluan. Maka sebab itulah kita lancarkan dana wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Baik, kalau saya lihat tadi katanya boleh tampung buat masa ni 1,500 orang. 2,500. 2,500 ya. Boleh. Dan kita jangka kita nak tambah sehingga 4,000 orang. Oh, baik. Dan mungkin boleh ceritakan dengan kami perkembangan terkini kutipan dana yang telah disumbangkan oleh orang ramai untuk pembangunan Surau Al-Muhajirin, dan berapa banyak lagi sebenarnya dana yang diperlukan Ustaz untuk menjayakan pembangunan surau ini? Ya, terima kasih Dayah. Ya. Para penonton sekalian, alhamdulillah anggaran kos perbelanjaan adalah RM10 juta. Dan setakat ini kita telah pun mengumpul 1.2 juta. Maka kita masih memerlukan 8.2 juta. Dan sasaran kita insyaAllah penghujung tahun 2023 ini kita akan memulakan pembinaan. Justru kita sangat mengharapkan bantuan dan pertolongan saudara-saudara sekalian yang berhati mulia. Maka dengan sebab itulah antara yang kita sediakan adalah tabung infak dana Surau Al-Muhajirin. Kita sediakan akaun MyBank, Bank Rakyat dan juga QR Code. Dan lagi luar biasa Hidayah dan sahabat-sahabat sekalian, kita menyediakan pengecualian cukai LSDN. Baik. Oh, okey. Jadi memudahkan juga untuk semua orang berinfak ataupun untuk mewakafkan lah ya. Benar. Jadi selalunya bercakap tentang infak atau wakaf, mungkin ada yang rasa saya tak ada banyak sangat untuk infak atau wakafkan. Betul. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsi dengan kami kebaikan kita berinfak dan kenapa kita harus berinfak, Ustaz? Ya. Saudara-saudaraku yang berhati mulia sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan sesungguhnya masjid-masjid serta surau-surau adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Maksudnya Hidayah, barang siapa yang membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala demi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah binakan buatnya dan keluarganya sebuah istana yang sangat indah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan manfaat bersifat dunia dan akhirat. Antaranya, yang pertama, dapat menghapuskan dosa. Yang kedua, memanjangkan umur dan usia kita. Yang ketiga, mendekatkan kita dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, rezeki jaminan Allah akan bertambah dan melimpah ruah. Dan yang kelima, dengan sedekah infak fisabilillah dapat menjadi ubat kepada sebarang penyakit. Hidayah, bukan setakat penyakit zahir tau. Dia juga dapat merawat penyakit hati kita yang maklumlah hati kita berbolak-balik. Jadi doakan mudah-mudahan usaha yang mulia ini dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat merealisasikan dana pembangunan wakaf
dana wakaf pembangunan surau Al-Muhajirin. Masya Allah, Ustaz. Mungkin bila Ustaz dah kongsikan, saya rasa insyaAllah ramai yang terjentik hati Amin. untuk infak dan juga wakaf untuk surau Muhajirin. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana caranya untuk orang ramai untuk infak ataupun wakafkan untuk pembangunan surau Al-Muhajirin. Silakan Ustaz. Baik, Hidayah, para penonton di hari Jumaat yang penuh kemuliaan dan keberkatan. Jumaat pertama tahun 1445 Hijrah ini. Berikut antara cara kaedah yang kita boleh lakukan selain daripada kita memasukkan sumbangan kita ke tabung infak dana surau Al-Muhajirin, MyBank dan Bank Rakyat yang tertera di kaca televisyen, dan juga kita boleh QR code, dan juga kita boleh melayari laman web www.almuhajirinkajangutama.com dan juga Facebook Surau Al-Muhajirin Official. Dan juga kita boleh menghubungi pengurusi Surau Al-Muhajirin Encik Rosli di talian 0176705651 dan juga Encik Azman serta Encik Azizan. Jadi sementara kita masih hidup, manfaatkanlah ruang dan peluang ini, sahabat-sahabat sekalian. Ya, dan juga waktu-waktu kita untuk melakukan kebaikan ke jalan Allah. Jadi kepada anda semua, itu dia perkongsian daripada Ustaz. Terima kasih sekali lagi Ustaz Azihal Bangsawan, iaitu pendakwa bebas pembangunan surau Al-Muhajirin Kajang Utama dan juga sebagai duta dan harap-harapnya hari ini kita ambil peluang hari Jumaat ini untuk sama-sama wakaf dan juga infak. Hidayah 5 saat. 5 saat, silakan Ustaz. Apa yang kita makan akan busuk. Apa yang kita pakai akan lusuh dan buruk. Namun apa yang kita sedekahkan, itulah peneman kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, satu peringatan untuk semua dan tentunya saya juga Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz kerana sudi datang ke Set Malaysia hari ini. Dan kepada anda semua, kita nak berehat sebentar, jangan ke mana-mana sebab selepas ini banyak lagi perkongsian daripada saya dan juga Nas di Malaysia hari ini. Teruskan bersama kami. Bila mati seorang manusia, terputuslah amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ayuh kita perbanyakkan amalan baik ini dengan berinfak kepada dana pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Semoga infak ini kita dimurahkan rezeki dan pahala, insya-Allah.